Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang mengikuti kita pagi ini secara live, insya-Allah. So, tajuk pagi ni sekali lagi saya menjemput. Memang kita dah ada kat rumah dah selama PKP berapa hari dah sayang? Abang rasa dalam PKP ni dah 15 ke 18? 16 ke 17 hari macam tu. Tak tahulah korang ingat ke ingat. Cuba korang 18 Mac sampai hari ni 6 April. Kan 6 dan berapa? Rasanya 16 ke 17? 12 campur 6. 16 ke 17 hari 7. macam tu lah. Okay. So, 19. kan apakah aktiviti korang di rumah sebenarnya sekarang ni? Kan apakah aktiviti korang dan apa khabar anda semua? Kan sepanjang PKP ni nampak ni rambut abang dah panjang dah tu. Rambut dah panjang dah macam apa dah. Kan? Dan terima kasih juga sayang semalam. Sebab pertama sekali sayang sambut sedia abang. Tempah kek di kawasan kejiranan ni je. Dekat je. Kan kemudian mak pun lepas tu kita bawakan mak nasi ayam. So kita tempah. Terima kasih sayang lah yang tempahkan. Ni PKP kan. Jadi kita raikan birthday suami dengan meraikan kaum keluarga. So tak dapat jemput, kita bagilah menu-menu special. So kita bagi semalam kita tempahkan makanan yang dah siap pack. Jadi lepas tu kita terus hantar ke rumah mak sebab rumah mak pun dekat. Rumah mak hanya depan-depan rumah ni je lah dekat. Mak mertua kami, rumah ipaduai. Lepas tu semalam petang pun adalah kawan-kawan sahabat-sahabat yang hantar hantar hadiah lah, bunga segala bagai. Terima kasih banyak. Coklat lah banyak. Kemudian mak datang tiba-tiba lepas asar mak datang bawakan pulut kuning dan juga bawakan adik saya yang bongsu buatkan kek brownies campur coklat KitKat lah apa benda semua. Segala benda lah ada kat situ. Okay. Jadi pagi ni alhamdulillah lah syukur sebab dah tak sedar dah 37 tahun dah. Dulu masa kenal B dulu baru umur 17 tahun ketika saya kenal isteri saya ni ketika kami belajar di MRS MUA Maktab Rendah Sains Semara MUA. Kami kenal kat situ dan yelah kat situ lepas tu saya pergi UTM, dia pergi ke UKM. Okay. Universiti yang dia tak cat bangunan dia tu. Saya pergi matrik Penang dulu. Siapa matrik Penang? Matrikulasi Penang. Matrikulasi Penang dulu. Kemudian saya pergi ke UKM. Abang memang kat UTM je terus. Okay. Kemudian itulah yang kita dah kenal dan berkahwin pada 2008. So hari ni adalah kita punya tahun ni patutnya kita dah menyambut anniversary yang ke-12 lah. InsyaAllah. Ke-12 tahun insyaAllah. Okay, baik. So topik dia ramai juga yang kita tengok yang ada isu, yang ada masalah tentang. Kita nak cakap topik ni bukan nak cakap kita ni bagus, tetapi kita nak tunjukkan apakah benda yang kami buat sebaik-baiknya untuk orang tua dan untuk mertua. Dan saya rasa kan, sayang kan, abang rasa kan, siapa kat sini yang dah berkahwin ataupun bagi anda yang dah berkahwin, pertama sekali saya nak anda dengar sebab ini berkait rapat dengan anda punya bisnes. Ini akan menentukan keberkatan kita sebenarnya dalam perniagaan. Kadang-kadang setengah orang ni dia tak berapa ambil pot sangat. Dia fikir lah ni pasal nak jual barang je, bukan pasal apa pun kan. Tapi dia lupa sebenarnya doa dan berkat orang tua kita tu sangat penting. Kan doa dan berkat orang tua tu sangat-sangat penting untuk nak menentukan kita punya bisnes kita ni kan, orang beli ke tidak, orang suka ke tidak. Kalau mak ayah kita tak doakan, kalau mertua tak doakan kita, agak mencabar. Sebab saya nak ingatkan bagi lelaki, ibu ayah dan mertua adalah sama level. Jadi layanan dia kena sama. Tak boleh nak melebihkan sangat. Contoh, nak lebihkan saya, kena lebihkan mak saya sangat. Tapi mak ayah, orang mertua saya buat tak tahu je. Itu akan jadi masalah sebenarnya. Lebihkan boleh sayang, tapi jangan yang sangat tu. So ini yang kita nak bagi anda mak sendiri kan. Introduction dulu. Itu pun sebab saya nak tengok adakah anda semua dah bersedia. Dah belanja kita love ke belum? Dah share ke belum? Sebab kita pun nak memahami benda bukan senang. Sebab kursus perkahwinan hanya cerita tentang pengantin tu. Pasangan tu. Kursus kahwin
Kursus kahwin tak cakap tentang dia tak cakap tau, awak dah kahwin akan ada package masalah dengan keluarga belah suami. Jadi kita tunggu sayang. Tunggu dia respon dulu, kita nak tengok adakah dah bersedia ni. Dah bersedia betul-betul bunga-bunga dia. Adakah kita kena melebihkan sangat? Adakah kita kena gaduh? Sebab konon-konon saya adalah mempertahankan mak saya yang melahirkan saya. Itu ramai yang macam tu. Saya ada seorang ada mak kat dunia. Kan? Lepas tu gaduh. Hujan lagi gaduh. Tak habis-habis gaduh. Jadi saya nak pastikan you all dah bersedia. Kalau ada nota, lagi bagus, terbaik. Sebab ini adalah sesi FB Live yang bukan senang kita nak beri, bukan senang kita nak bawakan. Tapi pagi ni kita bawakan dan kita beri kepada anda secara free saja. Free broadcasting daripada rumah. Duduk rumah, kekal tenang, doa. Jarang dia berada di rumah. Saya sangat bangga. Dah lama dah putih melepak ni. Macam dah lama tak kena matahari. Lagi dah pagi-pagi, dah kena pagi, abang dah kena jogging. Betul lah. Sebenarnya kena jogging. Ni matahari pun dah tak kena dah. Kalis matahari dah nampaknya. Okey, dah bersedia kan? Jadi sayang, tu yang kita nak bincang. Topik dia, isu dia adalah kebanyakan kita ni kadang-kadang tak tahu cara, tak alert tentang cara macam mana nak jaga hati. Sebab orang tua ni sayang, yang kita nak cakap adalah dia cepat terasa. Cepat merajuk. Kadang-kadang mak ayah kita merajuk tak cakap. Saya panggil sebagai fitrah lah. Fitrah orang tua. Tak kita bagi tahu. Nanti dah tua sama. So pagi ni kita cuba berikan dia beberapa poin penting. Dan kalau you all katalah you all ni ada soalan. Kalau ada, saya pun tak tahulah korang ada soalan ke tak. Anda juga boleh beritahu di dalam tu. Jadi dah bagi soalan dah. Nampak sini komen-komen sebab kita live ni menggunakan iMac kat rumah ni. Mak ayah dia tak bagi dia buat bisnes, dia suruh makan gaji. Ramai sama soalan tu banyak. Restu lah. Okay, so bagus juga benda tu kan, nak jaga tu. Okay, so apa kata kita pergi pada poin yang pertama dulu. Dah boleh dah cukup kan? Dah orang. Poin pertama sekali. Okay. Pertama sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali untuk kita nak jaga hati mak ayah kita. Pertama sekali tadi saya nak bagi tahu untuk lelaki macam saya ni kan, okay, kita mak ayah dan mak ayah mertua sama level. Okay, isteri kita dia adalah yang paling wajib adalah pada suami. Tapi ihsan dia adalah untuk dia jaga, suami pula memberi ihsan untuk dia menjaga ibu ayah dan juga ibu kita juga menghormati. Isteri saya memegang ialah tugas saya. Selain daripada berbuat baik pada ibu bapa dan ibu mertua, saya ada ibu mertua saja, ayah mertua dah meninggal. Betul. Saya kena bertanggungjawab mengingatkan suami supaya dia buat baik pada mak dia. Dalam keadaan suami saya yang sangat sibuk, kena juga selit-selit sikit. Dah call mak ke belum? Pergi rumah mak ke belum? Pergilah ngeteh kejap ke apa. Dia macam ni sayang, untuk kita nak kenal mak ayah kita dulu, pertama sekali kena kenal kerenah dia. So, poin pertama, macam mana kita nak kenal kerenah mak ayah kita. Kerenah. Itu yang saya nak cakap dengan anda. Kita kena faham kerenah dan juga perangai orang tua kita dulu. Contoh tadi saya kata, ni poin pertama tau. Kenali tabiat ataupun kerenah orang tua supaya baru kita boleh kenal. Kita nak kenal pun ambil masa. Kita nak kenal pun saya rasa untuk saya nak memahami orang tua sepanjang perkahwinan ni, saya rasa lama juga lah saya berasa. Abang rasa kalau abang rasa lebih daripada 5 tahun. Ya, setuju. Lebih daripada separuh ni kami menyambut 12 tahun anniversary ni. Saya rasa 5 ke 6 tahun. Lebih. Hanya nak kenal perangai orang tua masing-masing. Betul. So contoh saya macam mana yang saya nak kenal. Contoh bagi tahu je. Contoh macam saya kan. Saya kadang tak faham budaya. Cara sebab dia orang Jawa. Wong Jawa. Ayah saya lah Jawa. Saya pula orang Bugis. Fadai di tahu Ogi. Agak gareba madeceng. Wes mangan tu je saya tahu. Jangan tanya saya. Jadi dia ada budaya, culture, perangai, habit yang berbezanya kan. Okay. So itulah benda macam mana dari segi approach dia berbeza. Jadi yang pertama sekali yang kita nak kenal macam mana saya punya perspektif nak mengenali perangai ataupun ini mengelak betul ni. Kalau macam abang nak kenal macam abah kan. Macam abah saya kena faham bapak mertua saya suka apa? Bapak mertua saya suka berjalan. Dia kalau ajak pergi jalan dan kau tolak benda tu, dia akan macam kecil hati, merajuk. Okey, lepas tu perangai bapak mertua saya pula, dia adalah kalau dia nak belanja you dan you tolak tu namanya kau ajar. So saya pernah macam dia offer masa tu memang tak ada duit, masa tu baru nak start. Baru je berniaga, baru je nak belajar-belajar, baru nak acah-acah buat bisnes ni kan. So dia macam masa tu abang bawa dia pergi KL.
Kalau dia ajak jalan, dia suka jalan. Tak tahu lah. lagi ni. Masa tu kita pergi jalan KL. Lepas tu, dia kata, Jip, pilihlah satu baju. Nanti abang bayar. Okay. Masa tu dia mungkin tengah gaji ke apa. Lepas tu abang pun terfikir yang saya kata, kalau abang bagi apa-apa, jangan tolak. Tak, saya ambil, bukanlah saya ambil paling mahal tu. Saya cari baju yang paling rendah kos dia. Sebab saya tak nak mengambil peluang. Saya tak nak ambil kesempatan tu. Okay, jadi abang pun ambil lah satu baju kemeja apa yang diskaun 50% ke 70%. Ni abang. Sebab dia, itu adalah sebagai tanda kita hormati dia. Dia adalah nak memberi kepada anak menantu. Jadi adalah korang hajar. Kalau kau tak apalah abang, tak apa. Kadang-kadang setengah orang muda ni, setengah orang macam kita ni, dia tak tahu benda tu kurang ajar. Kan? Nanti jadinya bukan anak menantu, jadinya anak hantu namanya. Macam mak mertua saya pula, yang saya faham, dia tak suka sangat berjalan. Dia tak suka sangat. Kalau naik kereta tu, saya kena faham. Ibu mertua saya tak boleh nak bawa kereta laju-laju, kelang kabut, nanti dia pening. Dia cepat mabuk perjalanan dia tu. Nanti kan dia jadi serik pula untuk nak pergi. Faham ke faham ni? Ataupun ada rahsia juga. So, ibu saya sangat takut naik dengan suami saya. Sebab suami saya Schumacher. Kau ingat niaga ni kenal pelanggan je. Kenal mak bapak mertua. Kalau kau tak kenal, kau ingat bisnes kau boleh masuk. Dia tanya, siapa drive Najib? Okay, mak naik kereta fit lah. Yang menantu lain dia sebut. Ini dia cakap Jawa ni. Korang ingat isteri saya ni pandai Jawa. Tak pandai. Uwes sarapan opo durung dua bos ni. Memang tak faham. Uwes sarapan. Uwes kalau saya belum sarap. Kalau saya Bugis, saya faham 100% yang isu. Mak saya dia tak faham sangat Jawa tu. Tak, saya minta maaf bagi orang Jawa. Minta maaf sangat. Okey, saya pula giliran saya pula bagi turn pula kepada yang selalu suami lah keluarkan dulu fakta kan. Yang selalunya ada isu yang sangat besar adalah hubungan antara anak menantu perempuan dengan mak mertua. Itu yang kita pun bertahun nak faham benda tu. Nak dapat keberkatan mak bapak ni. Lepas tu yang baru nampak dia orang berdoa, bisnes tu naik. Alhamdulillah. Sebenarnya silakan saya, sila. Mudah tapi nak faham tu susah. Betul. Apa aku cakap kan? Boleh harap faham lah. Okay, kalau macam mak mentua saya, mak mentua saya ni, okay dulu, antaranya tu lah macam suami saya kata kalau ayah bagi baju, dia kena ambil. Mak mentua saya pernah hadiahkan anak saya, anak saya sulung tu, cucu sulung mak mentua saya. Bagi baju. Saya tak pakai kan. Memang mak mentua saya marah. Lama sangat. Sebab tu. Kita ni adalah kita punya mengada kita punya menantu kerek kan. Kenapa kerek? Anak aku seorang, anak sulung. Aku ada duit. So nak belikan baju yang best sikit. Yang selesa sikit. Orang tua kita, orang lama-lama. Masa tu saya tak faham lagi. Orang tua kita bukannya tak nak bagi baju yang selesa apa semua. Mereka orang lama dan mereka memang itulah pakaian mereka dari anak-anak suami saya kecil. Saya dulu pun sama je pakaiannya macam tu. Tapi bila kita ni menantu, kawan-kawan menantu perempuan dah kerja. Ada duit lagi nak bayar. Ada duit lagi nak beli baju yang cotton lah zaman dulu-dulu ni. Kes yang Amma 9-10 tahun lepas. Kan? So bila mak mentua bagi baju yang pada kita, panas ni nanti anak aku. Sebab anak saya dah ada masalah kulit. Anak saya ikut perangai saya, kita orang ada eczema. Kita orang tak boleh panas, tak boleh berpeluh. So saya memang sangat tipikal cari baju anak sebab masalah kulit tu. Betul. Jadi masa tu pula saya rasa, saya yakin lah mak mentua saya pun tak tahu. Mak mentua saya ikut tipikal orang-orang tua zaman dia. Saya pula fikir yang pasal anak saya. Jadi memang saya tak pakaikan. Dan mungkin saya pakaikan lah sekali dua. Tapi mak mentua saya tak nampak lah mungkin. Merajuk tau. Kes macam tu. Sampai sekarang kot mak mentua saya macam malah lah bagi baju kat Izzah bukan dipakai pun. Macam tu. Sebenarnya korang rasa benda ni macam dia sebenarnya bukan lucu. Dia sangat perkara yang serius. Tapi bila waktu sekarang, bila saya dah memahami, saya yakinlah saya berdoa. Macam ni lah, kita orang muda. Kita jangan nak anggap orang tua dia kena faham kita. No Pada saya sangat kurang ajar macam tu. Saya selalu bincang dengan suami, kita orang muda, kita kena mengalah dengan orang tua. Tak kira orang tua siapa pun, lebih-lebih lagi orang tua kita. Tak kira lah perangai apa pun orang tua kita. Sebab kita pun perangainya bukan-bukan juga. Tapi kita ada ilmu sikit, kita yang pergi universiti, orang tua kita tak pergi. Orang tua kami tak pergi universiti. Ni orang tua rumah saya ni. Nampak tu gambar dia. Saya. Tak tahu dia orang nampak ke tidak ni gambar. Tak lah. Nampak tak gambar-gambar yang kita orang sharekan ni. Tadi gambar mak saya.
Ni gambar mertua saya ni. Nampak saya. tu. Jadi apa-apa situasi pun kunci dia ialah yang muda mengalah dengan yang tua dengan cara yang bijaksana. Bijaksana tu sebenarnya mendalam maksud dia. Waktu ketika kemahuan kita orang muda berlawanan dengan fikiran ataupun nasihat orang tua, waktu tu kita kena bijak dan kita kena cool. Tu nanti episod kedua. Tapi ciri-ciri mak mentua saya sama dengan ayah saya. Dari episod kedua Bukan episod kedua sayang, nanti perenggan kedua sayang. Salah sebut. Okay? Part tu. Part tu. Kami ni tak boleh janji sangat nak part tu sebab kami jarang berdua kan. Banyak sesi live lain suami saya kan dengan tim. Perangai mak mentua saya sama macam ayah saya. Saya sangat bersyukur lah. Ayah saya tadi suami saya kata suka jalan. Mak mentua saya pun suka jalan. Bab tu senang sikit saya nak faham. Tapi senang-senang pun after 5 years lah. Sama je. Benarnya ada pada orang tua kita tapi kita yang lambat faham. Mungkin sebab senang cakap kita belum matang. Kedua, mungkin bila belum matang tu kita kurang sabar. Kedua, bila kita kurang sabar tu kita cepat melenting pada perkara-perkara yang kecil. Betul. Okey, yang kedua mak mentua saya sama lah, dia suka buat makanan. Dia suka masak-masak, suka buat kuih. Mak mentua saya tak suka beli-beli Kalau kata dia nampak saya beli kuih, dia kata mak boleh buat tu. Saya pula fikir macam ni. Oi, aku nak makan 2 biji je, tapi cakap dalam hati Aku nak makan 2 biji je, beli RM1. Kita orang muda macam tu lah kita, jadi nak mudah. Orang tua zaman dulu, apa-apa dia nak dia buat kan. Dia kata bazir. Kalau buat dapat banyak, anak semua boleh makan kenyang. Kita pula zaman sekarang fikir, aku yang nak makan, perut aku. Kau fikir tembolok kau seorang. Kalau dengan mak tak senang sebab dulu mak memang kita sebab kita kena tahu bahawa kita berasal dari keluarga yang susah, kerja kilang kan. So tu yang dulu kalau jalan dengan mak gimana, jalan Pontian ke mana tak ataupun kan? Nampak ada jual air sirap tu jalan, mak belikan mak sirap. Jangan risau, balik mak buat. Tu mak mentua saya. Sebab kita memang susah. Jadi itulah benda-benda background sedikit yang kita nak kena tahu dan kena study tu. Ada benda. Saya seronok tau. Saya mengakulah siapa yang belum berkahwin, pergilah cari orang Bugis. Orang Bugis ni budaya menu dia sangat best. Saya memang suka makan dan saya suka manis. Orang Bugis dengan manisannya sangat wow, meriah. Hari-hari raya kalau kerja kahwin dia. Saya pantang dengar kerja kahwin. Saya nak balik penuh nak makan kuih-kuih dia semua tu. Penuh meja. So bila mak mentua saya buat kuih, kau janganlah pula cakap mak dah kenyang perut. Mak aku ajar. Kan? Kau kenyang macam mana pun, makanlah sikit. Tunjuk makan tu depan dia. Walaupun kau suka ke, kau tak suka ke. Kalau mak mentua saya bagi apa-apa, nak bawa balik masak, ambil lah. Janganlah cakap mak saya tak makan ni. Janganlah. Ambil je mak, terima kasih nanti saya masak. Tapi ada satu peristiwa yang abang teringat sebenarnya. Yang saya rasa benda tu sebenarnya, masa tu kita baru kahwin. Baru berapa bulan kahwin. Masa tu ada banyak. Saya ingat lagi masa tu peristiwa tu. Sebab saya rasa tak apalah. Setiap kesilapan tu lah yang kita belajar. Apa yang berlaku masa tu adalah ada banyak makanan dan bertiai. Lepas tu mak mentua saya datang rumah. Mak mentua tu mak B Okay. Yelah mak bila ni mak mentua mana lagi? Yelah sebab kita sebut. Okay, lepas tu bila datang rumah. So isteri saya cakap ambil lah semua ni mak bawa balik. Lepas tu time tu lah saya cakap yang tu abang nak makan. So itu menyebabkan macam mak mertua kita rasa tak jadi ambil ni, dia macam tak jadi ambil lah. Sebab benda ni macam menantu aku masih lagi perlukan. Dan lepas tu lah macam orang masa tegur tak boleh lah macam tu bang. Bila kita sedang bercakap dengan orang tua, kalau kita dah decide nak bagi, kita kena bagi je. Sebab kita tak boleh macam tengah macam orang tua kita seronok nak dapat pemberian, tiba-tiba pula kita ni salah satu orang pasangan ni datang dan cakap masih lagi nak benda tu. So of course lah kan, macam kita pun contoh kawan kita nak bagi barang, tiba-tiba orang yang asal pemilik tu kata, taklah saya masih nak guna. Mestilah dia jadi segan. Mestilah dia rasa malu. Jadi itulah benda-benda adab dia. Adab dan akhlak yang kita nak kena jaga di depan mertua ataupun di depan orang tua kita sekalipun. Masa Nabila kata mama tu suka komplain masak. Alah normal saya panggil Nabila. Normal Nabila, benda tu orang tua. Dia sebenarnya dah senang, kita kena terima. Saya sangat suka menerima ayat macam ni. Aku lebih makan garam daripada engkau. Tu bukan ayat mak kami bukan, tapi tu ayat kebanyakan orang tua. Sebenarnya betul. Sebab mereka win pengalaman hidup. Kita baru hidup berapa puluh tahun. Diorang dah hidup double daripada kita. Betul. Apa salahnya, whatever pun dia komen,
just terima sebagai, kau nak kecil hati boleh. Kecil hati tak boleh nak paksa. Hati kau kalau dah tegur zeret, okay, teguris. Tapi depan muka tu bagilah tahanlah muka tu, janganlah tunjuk marah depan orang tua. Orang tua dia, ada orang tua ke semua orang tua dia perasan tau air muka anak menantu dia. Air muka kecil hati ke marah ke terasa ke apa, dia perasan. So kita seboleh-bolehnya senyum dulu. Kalau dia komplain, ni kurang sikit ni. Ya ke mak? Alamak, nantilah saya tukar ke. Dalam dah zaz, kita orang muda baru nak belajar masak. Kan? So bila nak masak tu sebenarnya kita orang muda nakkan semangat. Sedap ni, sedap. Yang selalu puji kita kan suami kita je. Betul. Orang tua ke, mak saya ke, mak mentua saya ke. Kalau dia nak cakap kurang tu kurang ni, hak dia orang. Tak apa. Kita, okay. Tu saya kata tadi, benda ni mudah. Tapi kita nak faham tu susah. Kenapa tak sayang? Kita dah boleh masuk perenggan kedua tak? Boleh, tak ada masalah. So yang pertama tadi kita nak kita kenal memahami perangai. benda tu. Tadi ada yang cakap mak mentua dia suka komplain. Ada tadi saya perasan dia kata mak dia dengan mak mentua dia tak regu. Lah sama je. Mana-mana kot kebanyakannya. Memanglah selalunya antara mak ayah besan dia panggil besan. Memang macam tu, dia tak regu jarang. Samalah. Dia kalau dapat duduk sekalikan, dia dapat bersilaturahim sekali-sekala pun dah okey dah. Okey tu. Dan sebenarnya kan nombor 2, kita kena kenal macam ni. Nombor 2 adalah cara macam mana kita nak jaga tu. Yang pertama tadi kita nak kena kenal perangai. Nombor 2 barulah masuk kepada macam mana nak jaga. So saya rasa macam ni, sebenarnya mak ayah kita ni bila kita spend masa, ni cara macam mana kita nak jaga tau. Ni topik nombor 2 point. Macam mana nak jaga supaya perhubungan antara mertua kita tu jadi lebih baik. Kan? Betul-betul ni. Okay. So nombor 2 yang saya nak cakap ni adalah macam nak jaga. So macam ni. Saya dulu faham kalau kita nak buat apa-apa, nak bawa dia orang berjalan ke apa, kita kena bawa sekali. Tapi bila sekali tu tahu tak apa isu dia? Mak ayah kita akan tengok macam mana kita ni sibuk macam melebihkan sangat mertua. Of course lah dia jealous. Anak aku, kau layan mertua kau lebih daripada aku. Dia cepat terasa. Orang tua kena faham. Benda tu normal, bukannya abnormal. Sama juga dengan mertua kita pun. Bila kita layan mak kita lebih, yelah mak dia je lebih. Kita ni tak. Ni bukan saya nak cakap pasal mak ayah mertua saya tu pun tak. Tapi benda ni natural berlaku. So bila saya perasan benda tu, apa yang kita buat? Kita cepat-cepat, macam kalau saya bawa mertua saya, kita buat mertua sahaja. Dan saya cakap dengan mak saya, mak, yang ni giliran nak bawa mertua, nak bawa ni. Mak, okey mak nak pergi. Nanti next mak lagi mana? Mak cakap, saya bawa. Macam tu kita cakap. Faham ni? So nanti tiba giliran mak pula. Cuma sekali-sekala. Yang sekali tu bila ada kenduri. Contohnya ada kenduri, rumah terbuka hari raya. Baru kita sekalikan. Supaya tak nampak sangat dia punya. Benda ni berlaku macam mana. Dan saya suka macam ni tau. You all jangan macam ni tau. Kita sebagai contoh, katalah you all ada mak ayah mentua yang bagus. So you jangan berbangga sangat dengan orang. Saya tak mak ayah mentua saya bagus. Sabar. Giliran kita, cabaran dia belum sampai. Janganlah. So kalau kita aku tak masalah tu, janganlah. Kalau kita ada yang baik sekalipun, apa yang kita nak cakap dalam hati, alhamdulillah. Diam je dulu. Dan try untuk share kepada orang. Saya tak pernah cakap saya ada ibu yang paling bagus di dunia, mak ayah mentua paling bagus. Sebab apa jadi kepada orang yang tak ada benda tu dan mereka sedang mengalami cabaran? Samalah saya macam kita tengok orang tu tak ada duit, tiba-tiba kita kata aku ada duit. Sama je benda tu. Saya kebanyakan saya cakap, saya terus terang lah, saya tak tahu nak bagi peratusnya berapa. Tapi saya yakin kebanyakan rumah tangga akan berhadapan dengan ujian orang tua. Siapa yang tidak diuji dengan orang tua, bersyukurlah. Mungkin anda ujiannya lain. Mungkin anda ujiannya suami, pasangan. Mungkin anda ujiannya anak, mungkin ipaduai, saudara mara mertua, kan? Semua orang diuji. So kita sama-sama kenapa? Apa yang kita perlu buat ialah sama-sama backup. Kita anak menantu ni, saya anak menantu, korang pun anak menantu seseorang, ibu bapa korang. Kita sama-sama backup, share macam mana kita buat. Nak bagi orang tua kita tu dalam keadaan yang aman, damai. Saya tak kata keadaan yang sangat bagus. Saya tak kata dalam keadaan orang tua kami sangat, wah happynya dengan budak dorang ni. Tak, saya tak cakap. Tapi sekurang-kurangnya kita memastikan keadaan kami, keluarga kami, orang tua kami, family ipaduai kami dalam keadaan yang aman. Nak kecil hati ke apa? Dalam hati. Allah Ta'ala saja yang tahu sebab kita ada doa. Apa-apa ngadu pada Allah dulu. Nanti Allah akan tuntun kita yang selebihnya. Mulut kena jaga, air muka kena jaga. Depan orang tua especially kan sayang.
Betul. Kita pun kalau orang tengok orang buat muka, kita pun terasa apalagi orang tua. Macam saya bagus, saya senang. Saya apa-apa kalau saya pernah ngadu kat mak saya. Pernah lah kalau kita ngadu kat mak kita, Mak, kenapa mak mertua saya panggil mak Najib lah. Kenapa mak mertua saya gini-gini? Tak apalah, mak saya kata, tak apalah. Yang penting mak mertua kau tak banyak kerenah apa pun. Terima je, sabar je lah. Dia cakap, tak payah fikir sangat. Mak, lepas tu one day tu mak saya pun cakap macam ni. Kita ni Ijah, orang tua. Mak saya panggil saya Ijah. Jawa. Kita ni Ijah, dah tua-tua ni, memang rasa mudah sensitif. Tu mak saya cakap. Mak saya dia tak cakap direct to the point. Apa benda masalah pokok pangkalnya. Okay. Dia cakap dia punya fakta umum. Kita ni orang tua memang dah rasa mudah sensitif. Saya diamlah dengar. Saya terdiam. Tapi saya terus fikir pasal mak aku ni nak beritahu sesuatu kat aku. Mungkin ada benda yang dia kecil hati tapi dia tak terluah. Kan? Jadi kita ambil fakta tu. So memang samalah semua orang tua. Fitrahnya ialah apa sayang? Mudah sensitif. So benda tu normal tak? Normal kawan-kawan. So bila normal sayang, sebenarnya apa kita berdua buat? Okay. Nak cakap apa? Macam-macam yang korang komen tu kan, sebenarnya berlaku je kat kita orang. Berlaku kat orang tua kami. Sampai sekarang. Mana ada stop. Dah namanya perangai manusia. Perangai kita pun tak pernah stop. Kan, kita pun tengah belajar jadi baik. Kita sebagai jadi anak ni yang bijak, yang patutnya jadi ilmu. Dan saya nak cakap, kita bukan ustaz, bukan ustazah. Ada yang komen itu dah jadi ustaz sekarang. Ni lah manusia ni. Bila komen sikit, bila nak ajar sharing sikit je, mula perli, mula nak sentak, mula nak kata kita ni ustaz lah ustaz. Tak, kami bukan ustaz, kami bukan ustazah. Tak layak pun kami nak digelar macam tu. Kami nak share pengalaman rumah tangga. Sebab bila isu tu berlaku sayang, apa yang jadi? Dia mengganggu bisnes kita. Dia mengganggu kita punya kehidupan. Bila you stress, jangan kata meniaga. Perhubungan pun jadi tak bagus. Dengan anak-anak pun you akan marah-marah. You akan pukul anak-anak tu. You mungkin akan membebel, meletih ke anak sebab you stress. Ni bukan sekadar jadi ustaz. Orang kita ni masalah ni. Masalah orang kita ni. Nak adil, kita abaikan saja komen-komen yang tak berkenaan tu. Sebab yang... Tak, ini sebab abang rasa kena ajar. So ada orang masuk sarapan minda momentum ni adalah untuk sentapan minda. Kalau you rasa tak bersedia untuk nak disentak minda, please keluar, tak payah dengar. Macam tadi saya kata, pergi mungkin pasang video apa baby shark dudu ke. Korang jagalah tulisan, type tu, tak apa, kadang-kadang dia orang ni saya memang nak kena sentak. Dia orang ni dah biasa dengan abang ni. Dia orang ni dah biasa sarapan minda pagi-pagi. Memang memang mindset dia memang nak kena sentap. So macam tu, kita kadang-kadang macam tu kan. Tu satu masalah juga tu. Bila pasangan tegur kan, ayang mulalah dah jadi ustazah tu. Abang tu nak jadi ustaz. Dah kenapa kalau dia nak menegur kepada kebaikan? Janganlah gurau-gurau macam tu. Kita nak cakap benda tu. Inilah manusia. Typical Malay. Typical anak bangsa kita yang paling banyak bercerai. Tu yang saya nak cakap. Sebab saya tak nak kita kan merosakkan kehidupan. Perceraian berlaku sebab orang tua. Orang tua. Okay, so dari segi tadi sayang, kita dah cakap, saya pun dah cakap tadi tentang nak menjaga. Dan ada juga yang cakap yang banyak juga masalah isu pasangan kita nampak. Ni poin terakhir yang saya nak bagi sebab kita dah hampir setengah jam. Adalah kadang-kadang suami terlalu lebihkan mak dia dengan alasan syurga di bawah tapak kaki ibu. Apa pandangan saya sebagai seorang isteri? Okay, macam ni. Kalau poin B tak cukup, abang tambah. Yes. Betul. Ayat tu memang betul. Setiap ibu di bawah tapak kaki, syurga anak di bawah tapak kaki ibunya, dan tanggungjawab yang lebih berat ialah tanggungjawab seorang anak lelaki kepada ibu bapanya. Tapi kita jangan sampai bila kita melunaskan tanggungjawab ataupun sedang menjalankan tanggungjawab pada ibu bapa kita, kita kena fikir pula tanggungjawab kita dengan ibu bapa mertua bagaimana. Betul. Perasaan isteri ataupun suami kita bagaimana. Betul. Dan yang kedua, kita kena fikir macam ni lah senang. Kalau kita apa-apa yang orang tua kita minta atau buat atau ataupun cakap, kita tengok situasi kita. Kalau situasi kita rasa benda tu bagus untuk kita, sebab orang tua kita ni sayang, dia kadang-kadang dia tak faham. Dia duduk di rumah, dia tak faham situasi kita yang zaman sekarang tahu. Zaman sekarang kita panggil apa? Zaman milenium ke zaman dah melebihi melangkaui milenium? Zaman 5G senang cakap. Zaman 5G ni, dia punya keadaannya lain. Bab kata Rasulullah, didiklah anakmu mengikut zaman. Kan? So, orang tua kita punya zaman dulu, kita punya zaman ini, 5G ni,
Jadi apa-apa yang orang tua kita nak cakap, bila dia nasihat, bila dia bercakap, kalau tak nasihat ke dia peli ke apa tu, anggap je normal. Satu, kita anggap normal dulu yang satu. Oh, normal. Bila kita anggap normal, kenapa kena anggap normal? Kita tak rasa marah. Benda normal, nak marah apa? Kalau kau marah pada benda normal, kau lah yang tak betul. Macam itulah kita fikir, kan? Jadi, bila orang tua kita, apa-apa pun yang berlaku pada orang tua kita, pendapat daripada mulut dia ke apa, normal. First fikir dulu, normal. Okay, dan kedua, kita fikir kita ni jangan cepat sentak. Kita cakap orang tua sensitif betul. Tapi sebenarnya kita pun tak kurang lebihnya sensitif. Okay, macam mana nak elak daripada cepat sensitif? Padahal kita ni muda lagi tau. Apa-apa nak berubah, berubahlah zaman sekarang, zaman kita muda ni. Bila dah tua, kita dah sangat susah untuk berubah. Zaman-zaman umur kami ni, zaman-zaman yang lebih muda daripada kami, zaman ni lah korang kena belajar untuk berubah dan macam mana nak berubah. Macam mana nak berubah? Ilmu. Rajin tuntut ilmu. Bacalah buku ni, zaman-zaman PKP ni, ambil buku satu baca, beli buku sejarah Rasulullah ke apa, semua sejarah itu berulang. Okay, apa yang berlaku zaman dulu, insyaAllah akan berlaku zaman akan datang, zaman sekarang akan datang. Masalahnya malah membaca. Malah baca. Malas juga nak tengok video. Tu, saya kan dah puas. PKP ni Netflix saya kan dah selalu saya sebut, saya ambil baca Quran tu, jangan baca Quran sahaja. Kita baca sekali maksud Quran. Dan ada ustaz cakap, ustaz mana share itu bila lupa ni. Jangan menzalimi Quran. Allah tak redha. Macam mana menzalimi Quran? Quran dah sebut kita baca Quran dan ada maksud dia. Itu adalah daripada kata-kata Allah Ta'ala. Kita baca, just baca sahaja. Padahal Allah kata, bertakwalah kamu, berbuat baiklah pada ibu bapa, berlapang dadalah, memaafkan, beribadah apa-apa semua. Tapi kita tak ikut. Itu namanya menzalimi Quran. Dan Allah tak redha. Kau rasa kau banyak baca Quran. Kita rasa kita dah khatam Quran berapa kali. Kita dah baca everyday. Jelah masa PKP ni saya yakin semua orang membaca Al-Quran. Betul tak sayang? Tapi jangan sampai kita menzalimi Quran. Benda tu yang kita kena takut untuk diri kita sendiri. Allah kata, macam-macam lah Allah kata dalam tu. Kan? Ikutlah. Cuba kita berusaha untuk ikut. Bukanlah nak jadi ustaz-ustazah ke apa. Kami pun nak masuk syurga juga. Ustaz-ustazah insyaAllah kami doakan masuk syurga. Kami pun nak masuk syurga juga. Kita semua nak masuk syurga. Jadi apa salahnya kita share benda-benda yang kita mampu share. Kita tak tahu banyak. Sayang, topik tadi sayang. Kan kalau kita cerita panjang tu kan, dia kan nak sekolah kan juga kan tadi. 3 hari 3 malam sekejap lagi kan. Kita tak nak terlalu panjang. Cuma nak cakap tadi, setengah dalam rumah tangga, kadang-kadang suami terlalu lebihkan mak dia. Macam tadilah Bi cakap yang kedua tadi, just kena fikir macam tu lah sayang. Jangan apa dia macam ni, kita faham lelaki memang keramat hidup dia adalah mak dia, ayah dia. Satu benda juga yang kita nak kena ingat, tanggungjawab kita kepada isteri dan anak-anak. So dia macam ni, lelaki ni dia kena pandai melunaskan tanggungjawab dengan mak. Dan bila kita kata spend masa dengan mak, bukan bermaksud duduk depan mak 24 jam tengok muka dia. Walaupun macam contoh saya sibuk, isteri saya ingatkan saya, dia kata, bang, abang dah lama tak pergi rumah mak. Walaupun rumah mak taklah jauh, kan, dekat. So saya faham tanggungjawab saya adalah untuk pergi lawak mak saya. Katalah saya spend masa 1 jam. 1 jam tu berkualiti, tanya khabar dia, apa dia nak pergi beli barang dapur ke, apa yang kurang. Kadang dia nak cerita isu adik-beradik yang lain, dia nak kita suruh dengar. So 1 jam tu dah cukup kuat untuk nak maksud untuk spend masa together tu. Bukan duduk 24 jam. Bukan tiap-tiap minggu. Kalau kata suami contoh, tiap-tiap minggu nak kena balik kampung. Balik kampung. Tak boleh, saya lebih mak saya. Habis mak mertua macam saya. Boleh balik kampung. Gila-gila. Kampung saya minggu ni, kampung mertua minggu depan. Tak, setengah kan dia ada pasangan rumah tangga yang dia balik kampung tiap-tiap minggu rumah dia je. Tu nanti dia pelik. Kenapa rezeki tak berkat? Kenapa tak bahagia? Rupanya mertua kecil hati. Dia lupa macam saya lelaki. Mertua kita pun tarafnya sama dengan mak ayah kita. Macam mana saya melayan mak ayah saya, macam tu jugalah saya kena layan mak ayah mertua. Bukan terlampau melebih-lebih. Tak boleh ni keramat hidup. Habis mak ayah mertua kau nak datang mana? Kalau mak ayah kita merajuk macam ni sayang, last. Kalau merajuk tu kita macam, kadang-kadang bila macam mak saya kalau merajuk, kalau tahap yang memang dia merajuk gila-gila, dia tak nak layan, dia tak nak cakap. Dia senyap. So apa yang saya buat adalah saya akan cool down dulu, saya communicate dengan adik-beradik, tanya punca. Mak kenapa ada apa-apa di kecil hati? Lepas tu nanti adik saya yang bongsu lah, selalu yang dia bongsu ni, dia rapat dengan mak. Dia cakap macam ni, dia, bang macam ni. Oh okay, fine, faham, relax, tenang. And then kadang-kadang lepas sembahyang ke apa, surau ke apa, saya pergi rumah mak saya. Walaupun dia senyap,
Saya duduk je situ. Saya tanya, mak apa khabar? Mak dah makan, mak apa semua. Lepas tu mak saya walaupun dia merajuk tu, dia diam je, saya salam dah balik. Like, hati macam tercalar dah ni. Hati dah macam, lah mak aku ni kenapa lah. Saya risau. Saya takut tak berkat tu. Besok datang lagi. Besok datang tu dia macam dah okey sikit. Tunjuk je lah muka kau tu kan. Mesti mak handsome anak aku sekarang. Mak mestilah dia kesian. Lepas tu mak tanya kan. Masa tu mak saya tanya, dah makan ke belum? Walaupun masa tu isteri saya dah masak kat rumah. Belum saya cakap, belum mak. Mak ada masak apa-apa? Ada. Okey. Makan lah. Masa tu baru dia bercakap. Barulah dia okey balik. Kita makan kan, sejuk hati dia kan. Barulah dia kesian. Barulah kita kesian. Buat muka datang tu. Buat muka kesian gila. Muka saya dah tahu dia ulang alik kan mak. Adalah tu. Biarlah. Bagi dia pujuk. Sebab mak dengan anak-anak kandung senang. Adalah isu tu. Senang kes. Kalau mak ayah mentua saya pula datang rumah. Saya lah. Apa saja kerja yang saya tengah buat, kita tinggalkan. Dan isteri saya akan ingatkan, abang, masa semalam, abang datang. Adalah apa-apa dia nak berborak dengan kita tu. Rupanya saya nak wish birthday. Tinggalkan semua benda, saya turun ke bawah, jumpa. Tu cara adab kita menjaga, menghormati orang tua kita. Dan kita kena seimbang. Jangan terlampau melebih-lebih sangat. Hanya, terutama pada suami, jangan lebih sangat hanya kepada mak ayah masing-masing dan mengabaikan mertua. Itu jadi tak berkat. Macam mana kalau gitu? Kena balance lah bang weh. Lelaki ni balance. Macam main bola, kena pandai timbang benda tu. Janganlah bangang sangat. Mak kita je. Kalau mak kita... Habis isteri kita tak terasa ke bila kau terlampau over sangat jalan yang hanya mak sahaja? Mestilah dia... Kalau kita layan mak ayah, macam abang layan mak ayah bagus, mestilah saya pun makin seronok. So kita balas yang sama. Bayangkan situasi tu berlaku pada anak kita. Handling, besok anak kita katalah dah kahwin. Kalau anak kita hanya melebihkan, contoh, menantu kita melebihkan mak dia je. Apa perasaan kita yang contoh ada anak perempuan? Apa perasaan dia? Sama je. Cuba kan? Letakkan you di situ. Saya nak cakap apa tadi? Dah lupa lah ni pula. Tiba-tiba pula. Lah, dia boleh buat tercecer pula. Tak macam ni. Contoh kalau ada ibu bapa yang tak setuju dengan kita, tindakan kita, senang cakap macam ni lah. Masa kami buat rumah ni, orang tua memikir bazirnya. Tu orang tua. Dan apa yang dia fikir tu betul. Satu, kita betulkan dulu. Cakap je betul. Jangan menafikan. Ataupun kalau kita tak cakap pun, kita diam je. Tapi yang tahu tu kan kita je. Sebab rumah kita jangan tahu kenapa rumah kita begini begitu. Betul. Kan? Yang pertama diam. Yang kedua, buat je lah yang kita suka selagi tak melanggar syariat Allah Ta'ala, selagi tak melanggar hukum haram. Buatlah apa yang kita nak buat di rumah kita. Dalam masa yang sama, jaga kita punya adab dengan ibu bapa mertua. Dia nak cakap apa, boleh cakap apa saja. Yang penting kita orang muda kena cool. Tu sayang, topik dia kena cool. Betul. Kena tenang-tenang saja. Tak payah nak besarkan cerita. Mak awak tu apalah tau. Tak payahlah. Dah masa tu. Dah kahwin 10, 11, 12 tahun. Dah patutnya korang kita semua dah tenang. Tenang dan matang. Tak payah nak sikit. Macam contoh kalau nampak mak dia merajuk. Tak payah kita nak besar-besarkan benda tu. Dia macam ni lah sayang. Saya sendiri kalau macam contoh isteri saya tegur pasal mak saya tak terus hangin. Dulu saya hangin. Kesilapan terbesar dulu bila isteri saya sebut pasal mak je, seolah-olah macam dia nak menghentam mak saya. Saya hangin. Sebenarnya tak. Saya tukar twist kepada minda saya. Sebenarnya isteri saya sayang kat mak saya. Sebab itulah dia tegur untuk sama-sama perbaiki. Kita kan nak mak kita, mak mertua kita, ayah kita, ayah mertua kita masuk syurga sama-sama. Dan saya pun kena menerima bahawa mak saya pun banyak kelemahan, mak ayah mertua banyak kelemahan. Sebab kita masing-masing daripada kelemahan itu normal. Background berbeza. Bukannya perfectionist, tak. Jadi tak lah sama-sama menerima. Bila kita nak menegur tu dengan hati yang terbuka, menerima pun dengan hati yang nak terbuka. Nak zas boleh sayang, tapi normal lah. Lepas tu cepat-cepat lah baik. Masalah kebanyakan pasangan adalah bila pasangan dia tegur pasal mak dia, melantim, gaduh. Dah tak nak balik kampung lah, tak nak tegur orang tua lah. Lepas tu bila bergaduh, masa tu lah nak buat copywriting untuk nak buat FB marketing. Lepas tu kau cakap business tak boleh buat. Kenapa? Sebab stres. Satu lagi, last kali sayang. Inilah dia katakan, bila orang kata ramai orang kaya tak bahagia. Saya tak fikir macam tu. Saya fikir kau kaya ke, kau miskin ke, dua-dua ni ujian. Sama je. Dan yang menentukan kau bahagia atau tidak adalah keberkatan hidup kau. Dan seorang doktor ajar saya, dia kata, Izzah, yang penting ialah bukan bahagia. Betul. Yang penting itu adalah selamat sejahtera. Betul. Kita tak bahagia pun normal. Normal kawan-kawan. Yang penting kita selamat tak? Anak kita selamat tak? Negara kita ada peperangan tak? Itulah yang kita kena syukur dulu. Bahagia datang kemudian sesuai dengan usaha-usaha kita. Termasuklah usaha menghormati ibu bapa dan ibu bapa mertua. Betul. Itulah benda yang kita sebenarnya nak kena buat.
Korang faham ke? Faham tu? Siapa faham setakat ni? Okay. Cek komen sikit. Adakah anda faham topik yang kita bawa hari ni? Dan kita nak share benda ni. Bukan kita nak mengajar. Kita tak ada niat pun untuk nak mengajar ke nak apa. Kita hanyalah nak share sedikit pengalaman yang ada kepada you all. Yang saya tahu masing-masing ada pasangan. Bagi yang kata belum kahwin lah, belajarlah dulu untuk tahu lebih awal kan. Dulu kita tak ada orang nak ajar benda-benda yang berlaku macam ni. Realiti kehidupan seorang usahawan yang tak lari ada pasangan. Saya kalau orang belum kahwin tiba-tiba dia nasihat kami ataupun dia nasihat orang yang dah berkahwin yang lain. Saya senyum je. Saya kata, wah, kau punya nasihat. Kau kahwin dulu. Teori tak sama. Kahwin dulu. Teori tak sama dengan dia punya praktikal dia. Tapi kita harap anda dapat belajar sesuatu untuk sesi sarapan minda momentum pagi ini. Okey ni, setakat ni. Saya harapkan juga untuk anda sama-sama teruskan tekan button share tu supaya ramai orang dapat manfaat, supaya mereka yang sedang stuck dengan apa masalah pun dia dapat tahu benda tu. Dan juga saya ni kan, kita nak hadiahkan dia orang juga semalam. Sempena birthday abang ni, kita nak bagi dia hadiah, iaitu buku yang kita nak bagi 33 benda saya nak cakap. Tu bendanya dengan berserta dengan link dia sekali dekat situ Di setengah jam dah habis baca buku tu. Kan? 20 minit. Sebab ini sebagai bekalan. Tu kat sebelah saya tu, di sana. Ni. Tu bukunya tu. Okay. So anda boleh download buku ni. Free je kita bagi. Ni adalah buku edisi bercetak tau sebenarnya asalnya. So kita macam sempena birthday abang semalam yang ke-37 tahun. So bukan sempena birthday saya 33 tahun bukan. Itu adalah 33 benda saya nak cakap. Bukan 33 tahun So kita harapkan anda dapat sesuatu. Bukan niat nak menunjuk pandai. Tidak sayang. Kita tak pandai langsung. Kita hanyalah pengalaman hidup. Dan banyak kali berlaku konflik. Tapi apa yang anda tahu adalah macam mana menangani konflik tu dengan betul. Itu lebih betul. Kan? Jadi lepas tu, and then jadi senang lah. You all punya business, minta restu, mak kita doa, mertua kita pun doakan sama. Kan seronok? Kan? Faham ke faham ni? So hopefully, adakah anda next time anda nak lagi sesi macam ni? Siapa lagi kat sini rasa memerlukan sesi seperti ini? Supaya ini dapat membantu kelancaran hidup dia orang, Bi. Kan sayang kan? Kelancaran perniagaan dia juga. Kita tak masuk lagi tajuk ni akan datang. Macam mana saya nak support suami atau suami nak support pasangan waktu berhadapan dengan ibu bapa atau ibu bapa mertua. Betul. Kita kena support secara halus, bukan depan-depan. Saya sokong saya punya suami. Mampu ialah nak mengajuk mak banyak sebenarnya ilmu-ilmu tu semua. Dan itulah menjadi sebenarnya penghalang kepada kejayaan seseorang. Okey dah sayang, kita dah habis masa. Kita pun ada banyak benda. Kita pun ada meeting lagi lepas ni bersama tim Momentum. Work from home, selamat kekal, tenang duduk di rumah. Mudah-mudahan penyakit coronavirus ni Allah Ta'ala cabut cepat-cepat daripada muka bumi. Dan kita dapat tamatkan PKP dan dapat menjalani kehidupan macam biasa, insya-Allah. Terima kasih pada anda yang support live kita pagi ini dan kita jumpa lagi. Sayang, bagi salam kat diorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.